Nombor 17 sama juga. Diberi pandangan atas. Okay, diberi pandangan atas di pandangan bawah. Dalam soalan sebenar, cikgu tak pasti. Ada dah bagi, ada yang tak bagi. Kebanyakan dia tak bagi. Ini awak kena imagine sendiri. Berdasarkan pandangan ni, pada atas ni, apakah bentuk objek. Kalau dia juga, kalau dia bagi, baguslah. So, awak terus bagi numbering kat dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kat sini. 11 kat sana. Jadi, kalau banyak lagi bucu, lagi banyak awak nak kena buat, lagi banyak bentuk ada yang lepeh lah, condong lah, oblik ke apa, lagi banyak numbering awak nak buat. Sebab tu kalau awak tengok tingkatan 5 yang sekarang ni, ada setengah tu dia tak buat pun numbering. Dia dah malas lah. Sebab apa? Dia kata lagi pening dia buat. Baik dia ikut, dia banyakkan berlatih, dia dah jadi macam autonomous, dia dah tahu dah macam mana garisan tu patut ada. Oh, cikgu pun, wow, dahsyatnya awak. Sebab cikgu memang sistem numbering pun cikgu baru lagi, tapi cikgu tengok buku teks, semua buat numbering. Jadi cikgu rasa itu langkah yang paling selamat lah untuk belajar. Mungkin bila awak dah mencapai tahap autonomous, tak perlu fikir pun apa-apa, terus awak buat, cikgu rasa numbering tak diperlukan. Tapi ada juga keadaan yang di mana bila dia buat-buat, yang tadilah yang brother tadi, abang awak tu, dia buat-buat, dia tak jumpa satah tu kat mana. Jadi itu yang menyebabkan dia stuck. Maksudnya akan masalah jugalah kalau tak buat numbering. Last sekali terpaksa buat numbering juga. Sebab dia cari garisan tu, garisan berapa, jumpa garisan berapa, katalah 11 nak jumpa garisan 9, dia tak jumpa cari. Oh lama, dia kata kalau ada numbering senang lah. Daripada 11 cari 9. Sebab apa? Sebab dia banyak sangat. Lucu kan? Okay, daripada sini awak pun boleh buat 1, 2, 3, 4. Okay, 3, 4, 10, 7, 4 ni dengan 5, 3 ni dengan 6, 11 ni dengan 1, 1 dengan 11, 10 dengan 9, 7 dengan 8. So apa dia kat depan dia sini, awak nampak dia 1 dengan 2, 11, 4 dengan 3, jumpa 4 dulu baru 3, jumpa 5 dulu baru 6, jumpa 10 dulu baru 7, jumpa 9 dulu baru 8. Jadi cari dia punya satah ketinggian dia. Yang awak nak cari ni adalah bucu yang pertama ni. Cari ketinggian bucu awak. Okey. Jadi dia punya garisan tegak dia, bucu ni, 10 ni. So dah dapat. Ini garisan, ini titik 10, ini titik 9. Dah dapat. So, TS dia dekat sini, awak anggarkan titik lenyap awak dekat sini, titik lenyap awak dekat sini. Jangan jauh sangat sampai ke tepi ya. Lagi jauh sebenarnya dia punya garisan berlawan garisan dia akan jadi lebih banyak. Jadi dia macam tak realistik.
Lagi awak rapat, lagi nampak real lah. Dia punya titik lenyap A, titik lenyap B. Okey, unjurkan garisan awak ni ke titik lenyap sana. Unjurkan semua sekali termasuk yang tengah sekali ya. Unjurkan 10 ke titik lenyap B pula. Okay. Kemudian awak unjurkan semua bucu-bucu pandangan atas tu ke titik stesen. Titik stesen untuk dua perspektif titik. Tak perlu berserenjang. Okey. Yang mana daripada titik satah ni, bucu-bucu ni, mana yang kena satah garisan, awak kena unjurkan dia ke bawah. Unjurkan ke bawah. Kena pasti ya garis satu garisan apa. Yang mana bersilang dekat garisan satah garisannya, awak kena unjurnya ke kat bawah. Tak pernah nampak. Sampai terlepas. Okey, awak dah buat dah garisan-garisan dia. So sini tengok satu sebelah bila dia kena satah garisan 1/11, dia pergi ke mana? Dia pergi ke sini. Jadi sini adalah 1, sini adalah 11. Ini adalah 1, ini adalah 11. So sebenarnya awak dah boleh buat garisan dah pun. Ini sorry. Ini 11. Boleh sampai ke bawah pula 11. So awak boleh 1/11 mesti kena pada cikgu salah lah kat sini. Tengok cikgu dah buat silap numbering kat sini. Sebenarnya 9 tadi jumpa dengan 10 kan. 10, 9. Sepatutnya 10 kat sini. 10 kat sini. Bukan kat atas 10 tu. Cikgu silap kat situ. Cikgu lupa ni. Dia pendek je kat depan ni. 10, 9 pendek. Sepatut sini je. So 10 ni akan bergerak, kalau awak tengok dia punya ni, bergerak ke 5. 10 ke 5. So daripada 10 ni awak bergerak ke 5. Awak cari titik 5. Ini adalah 45, dia punya titik satah kat sini 45. So dia akan mengunjurkan ke bawah. Dia akan jumpa 4 dulu. Bila jumpa 4 ke atas, yang ni, yang 4 ni,
Ni 4 kat sini, 4 kat atas, lepas tu 5 ni kat bawah. 5 kat bawah. 4 kat atas, 5 kat bawah. So awak boleh dah ambil dah. Awak dah boleh ambil pembaris dah. Bagi ke 10, 5. Lepas tu jumpa 4 kat atas. Jumpa 4 kat atas. Kan? Lepas tu 4 ni jumpa pula, daripada 4 jumpa 1. 1 sini. 1 sini 1, sini 11. Jadi jumpa 11, 1 ke sini. So 9 pergi ke 11. 9 pergi ke 11. Dah dapat dah yang bahagian yang ni lah. Okey, yang itu yang sebelah sini lah. So, sepatutnya ni garisan tak adalah. Yang 10 ni bukan sampai ke atas. So, 1, 4 ni awak kena unjuk kat titik lenyap B lah. Ni ada unjuran dia lah. Sebab awak dah ada dah. Unjurkan 1, 4 ni ke sana. Okey, berapa panjang dia? Daripada 1, mesti jumpa 2. 1, 2. 1, 2. Kita pun cari 2. 2 sini, dia kena titik sata. Kena 2 kat sini. Turun ke bawah. So, sini 2. Tu awak dah nampak dah. Ini adalah 2. 2 kat situ. Lepas 2, sebelah je ada 3. Kat mana nak cari 3? 3, kena kat sini. Turun ke bawah. 3 kat sini. Kena 3, 6 sini. Dia turun bawah, jumpa 3 dulu. So, 3. Apa-apa tengah ada kelas ni. 3 sini. 6. 6 bawah dia sikit. 6. 6 bawah dia sikit. 3 kat sini. Pasal awak kecil ni. Sana. 2, 3. Jadi 4, 3 tu dah boleh. Dah boleh buat garisan dah. 4, 3. Apa ada kelas ni? Apa ada kelas? Okey. Okey, 3 tu di mana had dia? Kalau awak tengok situ had dia 3 dengan 6. So awak cari 6. 5 menghala ke 6. 5, 6. So dia satah yang sama. 5, 6. So cari titik pertemuan. Antara 5 ni ke B, tengok 3 dia jumpa kat mana. Sepatut 6-nya kat sini lah. Tengah-tengah. So awak garis 3 dengan 6. So awak boleh sambung 5, 6. Okey. 7, 8. 7, 8. So 7, 8. Kat sini sepatutnya awak kena tanda macam ni. Dia punya kena tanda atas. Maksudnya 7, 8 ni bila awak pantulkan ke TS dia 7, 8. Lepas tu bila dia turun ke bawah tu baru jadi titik yang betul. So sini awak dah dapat garisan dia 7, 8 kat sini. 7, 8. So awak tahu ini adalah 7, ini adalah 8. Sambungkan 9 dengan 8.
10 dengan 7. 7 dengan 6. Hmm? So, dia ni lah, dah siap lah. Bila awak dah sambung semua ni, akan dapat titik dia lah. So, awak jelaskan lah dia punya ni, garisan-garisan tu. So, bila dah siap tu, awak dah nampak lah. Ada setengah kes tu, dia padam lah. Tak nak bagi dia garisan ni ganggu. Katalah, TS ni duduk kat bawah ni. Jika awak unjurkan daripada TS kena pada objek ni, jadi tak nampak lah objek awak kan. Jadi awak kena padam lah garisan daripada pandangan atas ke TS. So, tapi soalan ni, dia tak kena. Garisan TS awak tu tak kena pada objek yang awak lukis. So, tak perlulah awak padam. Tapi kalau ada keadaan kes di mana kena ni, padam, kena objek, awak kena padam. Tengok satu soalan ni. Ini cikgu nak tengok je lah. Cikgu tak buat lah. Masa pun dah ni. Tengok soalan nombor berapa? 17, 18. Okey, 18. Dia bagi pandangan atas, dia bagi pandangan hadapan, dia bagi pandangan sisi. So, dia tidak bagi isometrik. So, awak kena lukis bentuk isometrik dekat sini. Kena buat lukisan 3D kat sini. Apakah bentuk dia? Kat sini cikgu boleh buat 4 segi dulu. Isometrik. Lepas tu ini bahagi, ini tinggi. Tinggi dia kurang separuh. Susah. Sekejap cikgu kena fikir sikit lebih sikit. Okey, cikgu akan buat yang ni tengah fikir lagi. So, apa yang awak patut awak buat ialah awak kena buat dalam bentuk 3 dimensi. Awak fikir macam mana pandangan atas dia, 3 dimensi ni. Berdasarkan pandangan atas, pandangan hadapan ni dengan pandangan sisi, awak buat 3 dimensi macam soalan yang tadi. Macam yang ni. Lepas tu awak buat numbering. Awak cari dia punya bucu paling tepi sekali, bucu yang ni. Tengok dia punya tinggi dia berapa. Lepas tu awak boleh mulalah unjurkan garisan tu ke titik lenyap A dan B. Lepas tu awak lukis garisan yang bertemu antara bucu pandangan atas ke TS. Lepas tu awak tengok garisan persilangan daripada garisan satah, unjurkan ke bawah dan boleh mulalah cari garisan-garisan mengikut awak buat numbering kat sini nanti. Okey, kita akan tengok hasil lukisan awak pada minggu depan. Kita akan compare, cikgu akan buat semua latihan ni sampai tajuk lepas perspektif. Banyak kena buat. Pengorakan. Lepas pengorakan. Pengorakan ni pun susah juga. Boleh tahan jugalah. Sampai muka surat 20. So, kerja awak minggu ni, kalau awak dah buat minggu lepas, so awak kena buat 20 muka surat lah. Minggu depan. So, awak sama ada bila siap satu, hantar cikgu WhatsApp satu. Cikgu akan check.
ataupun awak nak tunjuk satu-satu, share dengan kawan-kawan lain pun boleh pada minggu hadapan. So awak ambil kamera awak tu, awak tunjuk satu-satu. Tengoklah yang mana awak rasa awak nak tunjuk, ataupun cikgu kata apa nama Muhammad Isyam, kita kata cikgu Muhammad Isyam tunjukkan cikgu soalan nombor 20, 21. So awak tunjuk yang awak punya. Cikgu panggil pula Irwan nombor 22. Cikgu panggil pula Akilah. Akilah tunjukkan cikgu nombor 19. Soalan nombor 19. So macam itulah kita buat minggu depan. Kalau awak hantar satu-satu ke cikgu pun lagi bagus. Kau-kau cikgu boleh komen mana salah, mana betul. Yang penting minggu depan kita panggil untuk present soalan masing-masing. Okey, ada apa nak tanya? Cikgu. Ya, saya. Cikgu. Ya. Cikgu, nombor 22. Dok nak buat. Kan ya? Nombor 22 dah dia buat. Maksudnya dia buat dah lah pasal 2 titik ni. Mesti awak masalah macam mana awak nak gambarkan 3D kan? Betul tak? Siapa tanya dia? Kita tanya. Alia. Awak bukan tak tahu nak buat macam mana nak buat. Awak sekarang ni tak tahu macam mana nak gambarkan 3 dimensi dia kan? Lepas tu pula, cikgu tengok kat sini, garisan bumi dia tu duk atas. Kan? Balik. Duk atas balik. Jadi awak akan nampak kat bawah. Yang soalan ni awak akan nampak bawah. Kalau awak tengok bentuk soalan ni bila keluar SPM nanti ini adalah pandangan daripada bawah. Walaupun dia bagi pandangan atas, tetapi awak kena unjurkan biar dia nampak bawah. Dia tak susah. Cikgu tak boleh tunjuk sekarang ni lah sebab cikgu tak buat lagi. Soalan lain semua GB dia lukisan pandangan sisi awak dengan pandangan hadapan berada di atas garisan bumi. Tapi soalan 22 dia berada di bawah garisan bumi. Jadi awak kena tengok daripada bawah lah. Garisan ufuk dia duduk bawah sekali. Daripada situ kau tak awak tahu dah. Dia mesti pandangan daripada bawah. Garisan ufuk ni adalah garisan yang sepatutnya ada titik lenyap lah. Jadi awak jangan titik lenyap ni awak buat atas GB pula. Salah lah. Awak kena buat titik lenyap awak atas GU, garisan ufuk. Kat mana duduk? Ikut pada awak lah. Jangan tepi sangat, jangan tengah sangat. Ngam-ngam tengah-tengah ni. Boleh tak? Alia? Okey tak? Faham tak Alia? Faham. Okey, dia beza sikit lah kat sini. Lepas tu kita masuk pengorakan. Kalau awak dapat siapkan 23. 23 awak buat dah Alia? Awak dah. Dah buat lagi lah. Siap dah dia. Dah tak apa lah. Bagus Alia, semangat. Dia nak belajar ni lah. JKT sampai dah 23 dah lebih pada cikgu dah. Mungkin dia dah refer pada YouTube lah macam mana nak buat. Bagus. Sekarang ni cikgu boleh cakap kita memang open source. Open source ni maksudnya awak cari sumber-sumber yang ada kat luar tu. Jangan menghadkan pada sekolah sajalah. Terutama dalam keadaan macam ni. Cikgu ambil contoh awak tingkatan 5, awak sempat RBT kan? Contohnya RBT. Mengapa kita belajar mekatronik? Mengapa kita belajar Arduino? Kita buat programming. Benda-benda tu dia open source. Jangan kata Arduino susah lah cikgu nak buat. Macam mana nak buat program, macam mana nak nyalakan lampu. Sebenarnya itu open source. Awak cari Arduino je, awak search, awak tengok ada banyak projek Arduino. Macam mana nak program, awak copy paste je sebenarnya. Awak copy daripada internet, masuk ke dalam komputer awak, lepas tu program mesin awak. Kalau awak malas naik lah. Sebab apa? Arduino ni adalah dia open source. Siapa-siapa pun boleh buat. Lepas tu kalau awak tak faham, banyak jadi rujukan. Begitu juga dengan Android. Android ni kita guna Android. Kita guna Android. Bahasa Android. Telefon kebanyakan Samsung ke apa, Redmi ke apa, kita guna Android. Kalau Apple dia ada bahasa dia, OS dia. Ada Apple punya iOS lah. Jadi bahasa dia berbeza.
Untuk Apple, dia punya bahasa dia agak terhad lah. Orang Apple dia tahu. Tapi Android, siapa-siapa boleh tahu. Kalau awak pergi website, pergi cari kat internet bahan-bahan Android, ada berlambut-lambut. Awak boleh belajar pun macam mana nak program Android sebenarnya. Sebab apa? Dia open source, dia terbuka. Bila terbuka ni, siapa-siapa pun boleh belajar, siapa-siapa boleh buat, siapa-siapa boleh upload dalam Play Store. Tak kisah. Cuma dia punya risiko dia adalah keselamatan lah. Bila open source, orang belajar macam mana nak pecah, macam mana nak tipu orang. Jadi terdedah macam tu pula. Itu biarlah orang nak buat jahat tu tak apalah. Biar kat dia lah. Yang kita nak belajar ni ialah yang open source ni satu peluang yang baik untuk kita dapat ilmu pengetahuan lah. Cikgu nak cerita pasal open source je. Kalau belajar selain daripada cikgu, belajar juga melalui YouTube pun bagus. Cikgu tengok ada guru-guru JKT yang lebih pakar lah dekat sana. Cikgu pun kadang-kadang cikgu start pun cikgu belajar kat sana. Sebab cikgu tu dah mengajar 20 tahun JKT. Macam cikgu sendiri pun baru merangkak-rangkak lagi, baru nak berkenalan dengan JKT. Cuma asas cikgu kuat masa cikgu universiti dululah. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Dah pukul 10.34. Iwan, Syam, tak ada. Faham semua, cikgu saya harap faham. Ini bab pertama ni dah susah lagi sebab dia ada macam isometri. Awak dah tahu dah macam buat isometri apa semua, senang. Masuk bahagian pengorakan tu, dia agak sikit lah. Agak berbeza sikit. Ilmu dia lain sikit. Dia tak sama dengan yang dekat tapak. Mungkin sama dari segi tangent tu mungkin adalah sikit-sikit. Macam mana nak buat lengkup. Lepas tu awak masuk terbantu komputer tu memang kita kena pergi dekat pusat Excel lah. Memang kena belajar dekat mak-mak komputer lah. Tak boleh lah kita nak belajar dekat sini kan. Kita tak semua orang ada komputer kat sini. Jadi tengoklah macam mana PKP kita. Mungkin kita skip kelas yang terbantu komputer. Kita pergi belajar yang lain dulu. Kita belajar bahagian perpaipan ke elektrik dulu ke. Pembangunan ke dulu. Tengok macam mana. So, tak ada apalah. Kalau awak tak ada soalan, cikgu harap minggu depan, awak prefer pagi ke malam macam ni sebenarnya? Boleh tak cikgu nak dapatkan respon pada awak? Malam. Malam Okey, ramai yang prefer malam. Sebab cikgu dapat rasa memang awak jenis kita pagi ni liat sikit lah kan. Ada nak pergi kedai lah. Nak bangun lewat sikit lah. Main game kan malam. Dia nak tidur latihan malam 4G. Perang apa ke Afrika Selatan. Latihan awak. Tak apa lah ada awak nak malam. Bagi cikgu malam lagi tenang. Macam ni tenang, sejuk. Siang hari panas. Lapar pula. Okeylah minggu depan. Pada waktu yang sama. Hari Selasa pukul 9. 9 lewat-lewat macam ni. Cikgu saya tak set up benda ni lah. Lewat sikit lah. Kita jumpa. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.